Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama dengan saya Edi Junaidi dalam Travel Maya Sinar Plus di Melaka Bandaraya bersejarah sempena dengan bulan kemerdekaan ataupun kemerdekaan Malaysia yang ke-64 tahun. Kan. Hari ini 28 hari bulan 9, 30, 31 lagi 3 hari sebelum kita sampai ke 31 Oktober pula Ogos 2021. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan kepada anda semua yang setia bersama dengan kami daripada siang tadi, daripada pagi tadi kita ke Melaka River Cruise. Kan kita pusing-pusing di Bandar Hilir dan sekarang ini seperti mana yang kami janjikan tadi, kita berada di Zoo Melaka, antara zoo terbaik di negara kita, zoo yang sangat popular di negara kita. Banyak tarikan terbaru dekat sini tapi sayangnya kita tak dapat nak berkunjung seperti biasa. Untuk maklumat anda, kami datang di sini pun untuk membuat liputan berita dan untuk memaparkan kepada anda bagaimana realiti yang terpaksa dihadapi oleh zoo di negara kita. Okey, kalau anda tadi kami di hadapan pun agak sedih sebenarnya melihatkan pintunya tutup semuanya. Tapi pengurusan di dalamnya tetap perlu diteruskan, jaga haiwan, kebersihan zoo dan sebagainya. Dan kalau anda boleh dengar ada bunyi-bunyi burung-burung kakak tua segalanya yang menyapa ketibaan kita di sini. Kita dah ada pun Nurul Hidam Maksum. Hello Nurul Hidam Maksum, dia dah tag kawan dia juga, Norihan Osman. Jom katanya. Okey. Kepada anda tolong kami minta jasa baik anda seperti Nurul Hidam lakukan, ya. Tag kawan-kawan, share kita punya live ini sebabnya kejap lagi kita nak bawa anda semua pusing-pusing ronda-ronda di Zoo Melaka. Jom kita mulakan perjalanan kita terlebih dahulu. Macam biasa, jika anda berkunjung ke Zoo Melaka nanti, wajib ikut SOP, scan QR Code MySejahtera dan pastikan anda dah pun dapat vaksinasi yang penuh. Kan? Dan di sini, okey, saya tak akan ke seorangan lah sebabnya saya pun tak pasti jalan dalam zoo ni macam mana. Itu dia. Okey, sebenarnya kita akan bersama dengan dia, pegawai zoologi daripada Zoo Melaka, Encik Aizat namanya. Ya, apa khabar? Khabar baik. Sihat Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Walaupun dah lama tak ada pengunjung tapi masih lagi ceria kat sini. Walaupun kita tak ada pengunjung tapi kita masih meneruskan kerja-kerja dekat dalam ni seperti biasalah. Jadi pada hari ini kita nak bawa jalan lah kat dalam zoo ni. Kita nak bawa cik dengan penonton kita yang kat rumah tu untuk kita pusing satu zoo ni. Dan jika selalunya setiap hari Sabtu anda tengok di Facebook Zoo Melaka sendiri kan, Melaka, ya. Itu ada animal feeding dan sebagainya, pusing-pusing tour zoo. Kali ni Sinar Plus juga, Sinar Plus pula datang ke sini. Kita buat Travel Maya, travel secara dalam talian. Kita nak sembang-sembang sedikit apa agaknya tarikan yang ada sekarang ni, dan kita nak bagi anda semua tak sabar nak tunggu sepadan dibuka. Jadi kat ni saya nampak dia ada burung kakak tua ke ni? Ini semua adalah burung kakak tua ataupun lebih dikenali sebagai burung makau. Jadi sebab diorang diletakkan kat depan ni sebab mereka ni adalah penyambut tetamu dekat dalam ni. Jadi sebab mereka ni adalah haiwan yang sangat sosial dan mereka ni memang sangat suka bercakap. Dengar tu. Jadi kita boleh tengok dekat sini kita ada Blue and Gold Macau bersama dia punya keeper lah. Dekat dalam zoo ni yang paling penting adalah dia punya keeper selain pada haiwan tu sendiri. Jadi mereka ni akan membantu untuk macam bagi makan, kita nak cek kesihatan. Jadi keeper-keeper ni memang sangat-sangat kita cakap penting lah untuk membantu zoo ni berjalan. Ya. Maksudnya adakah seorang keeper memang akan jaga seekor burung ke macam mana? Ataupun boleh bertukar-tukar burungnya? Selalunya kalau untuk satu macam contoh, kalau dekat sini kita ada section untuk burung kan. Jadi mungkin ada dalam 5 ke 6 orang. Dia orang yang 5 ke 6 orang ni dia akan jaga untuk satu section tu untuk jaga burung saja. Jadi mereka akan specialize lah untuk jaga burung saja. Ini ada nama ke masing-masing ni burung-burung ni? Yang ni kita kena tanya keeper-keeper dia sendiri. Okey, silakan keepernya, nama apa burung yang ada di tangan? Takut pula saya besar burung ni. Ini kita orang ikut tema daripada cerita Rio lah. Nama dia Rio. Rio namanya. Okey. Boleh ceritakan sikit burung ni habitatnya daripada mana ke, apa ceritanya burung ni? Dia berasal daripada Brazil. Dia punya habitat ni daripada macam Malaysia jugalah. Daripada hutan Kalisitiwa. Dia ni tak boleh bercakap ke macam mana? Ke dia boleh mengajuk juga ke tak? Yang ni tak boleh mengajuk. Tapi dia bising lah. Bising je lah. Maksudnya dia kata selamat datang dalam bahasa dia. Terima kasih Rio. Cantik bulu. Tapi dia tak boleh terbang Yang kebanyakan sini memang tak. Dia jinak Jinak. Okey, ini Rio. Rio yang pertama memang warna dia pun meriah.
Betul. Okey, seterusnya kita ada ini warna yang kalau kita masuk pertandingan mewarna memang wajiblah warna ni. Ni namanya apa bang? Roket. Roket. Kenapa roket bang? Itu sebabnya saya dah masuk sini pun dia dah lahir sini, dah main situ. Apa keistimewaan roket ni bang? Mungkin abang boleh kongsikan dia suka orang ke macam mana ke? Dia memang suka orang. Dia agresif tapi abang boleh pegang lah. Boleh pegang. Dia makan kuaci ke? Kuaci. Memang selain kuaci ada benda lain ke yang dia makan? Ada, kita bagi jagung, dia bagi dia makan. Diet dia lah. Dia nak bercakap juga. Terima kasih. Alah comelnya. Apa nama tadi? Roket. Roket. Cantik warna merah dia. Jantan ke betina? Jantan. Jantan. Okey, seterusnya tadi kita ada Rio, kita ada Roket. Ada 2 R. Oh, yang ni lebih warna-warni. Okey bang, ni namanya siapa pula bang? Ni nama dia Joe. Joe. Joe jantan jugalah. Jantan juga. Ada cerita ke pasal Joe ni? Joe ni dia adalah spesies dari Scarlet Macau. Dia boleh berumur boleh sampai ke 40 ke 50 tahun lah. Dalam jagaan kita lah. Mungkin boleh lebih lagi. Lagi satu dia ni daripada kawasan luar negara. Amerika Selatan kalau tak silap saya. Pemakan dia kat sini samalah. Cuma kuaci ni orang kata minat dia lebih lagi. Sampingan dia. Kiranya kalau pemakanan seharian dia berapa kali dia kena makan? Biasa di sini kita bagi dia 2 kali. Pagi sekali dan juga petang sekali. Cuma yang kuaci tu sampingan dia lah. Selepas dia makan buah-buahan, kita akan bagi dia kuaci. Jadi adakah ketiga-tiga burung ni daripada Rio, Roket dan juga Joe ni, adakah mereka bila pengunjung datang boleh bergambar ke dengan burung-burung ni? Boleh bergambar. Tapi ada syarat tak? Maksudnya kena pakai glove ke apa ke, kena make sure sanitize ke macam mana ke? Itu dah semestinya lah. Memang kena sanitize buat masa ni. Sanitize, face mask. Itu memang wajib lah SOP. Cuma kalau mana yang berani, kita boleh bagi dia tu lah. Tapi di bawah pengawalan keeper lah. Mana kita tak ada lepas-lepas macam tu je lah. Tapi dia pun dah lama ni kan tak jumpa pengunjung-pengunjung kan. Mesti diorang pun rindu seperti mana kita rindu nak datang ke zoo. Burung-burung ini juga, haiwan-haiwan di sini juga merindui anda semua. Jadi terima kasih banyak semua. Terima kasih. Jom kita Encik Aizat, kita masuk ke dalam. Saya baca komen anda. Nick Justin kata bestnya dapat pergi Zoo Melaka. Betul Nick Justin. Jangan cemburu. Zoo Melaka bagi saya adalah antara zoo terbaik di negara kita juga. Best. Okay. Sinar Plus memang terbaik katanya. Alhamdulillah Jack Sparrow ni. Okey. So sekarang ni kita nak naik apa ke namanya ni? Bagi. Jadi kalau kita nak berjalan kat dalam ni memang rasanya kita live 3 jam 4 jam pun tak habis. Jadi kita nak senang, kita akan bawa ke tarikan-tarikan yang orang cakap kalau masuk dalam zoo mesti nak tengok haiwan tu. Jadi kita akan gunakan kita punya bagi lah. Jadi kita boleh sama-sama naik, kita akan jalan satu zoo. Tapi perlu anda ingat ya, walaupun nanti bila sektor pelancongan dah dibuka, Zoo Melaka dah dibuka untuk kehadiran pengunjung, terima pengunjung, SOP adalah perkara yang sangat dititik beratkan di sini. Betul. Nanti nak naik bagi pun kena ada penjarakan fizikal, melainkan mungkin satu keluarga tak ada masalah lah kan. Kita panggil apa sebagai family bubble. Jadi satu family tu diorang akan duduk rapat dengan satu family dia je lah. Dia tak berapat dengan family yang lain. Jangan risau, walaupun nanti anda berkunjung ke sini, kalau anda terlupa macam alamak seronok sangat kan masuk zoo, jangan risau. Kaki tangan di sini sangat mesra, mereka akan tolong jaga anda juga. Jadi silakan Cik Azad duduk depan lah ya. Okey. Mari kita mulakan perjalanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Abang pilot nama siapa bang? Abang Wan kita. Okey, pilot Wan kita Captain Wan lah, saya panggil Captain. Silakan. Jadi mula-mula kita akan ke mana dulu Encik Aizat? Lalunya kalau dekat dalam zoo ni, orang paling nak tengok antara haiwan yang orang nak tengok adalah zirafah lah. Jadi kita sekarang ni kita akan menuju ke kawasan zirafah. Berapa ekor zirafah yang ada di Zoo Melaka? Buat masa ni kita sekarang ada 2 ekor. Tapi dalam masa akan datang ni kita akan tambah lagi lah dia punya jumlah. Sebab selalunya kita orang akan dalam zoo ni kita orang akan cuba untuk upgrade dia punya habitat tempat tinggal dulu. Baru kita orang akan tambah haiwan dekat dalam tu. Sepasang lah kiranya 2 ekor tu? Dua-dua jantan. Oh, dua-dua jantan. Belum dapat girlfriend lagi? Kita nak cari girlfriend dia. Kita nak carikan girlfriend untuk dia.
Tak apa, mungkin nanti bila waktunya dah dibuka nanti zoo ni untuk pengunjung, mungkin time tu dah ada girlfriend. Silap-silap dah ada anak time tu kan. Tapi tak apalah, kita doakanlah supaya pandemik ni cepat berlalu. Tetapi nak tanya juga Encik Aizat, sebagai pegawai zoologi di sini kan, orang yang selalu melayan pengunjung semua, perasaannya bila tengok keadaan sekarang ni, sektor pelancongan pun tak boleh buka kan, ramai orang tak boleh masuk, semua perasaannya macam mana? Jadi kalau daripada segi macam contoh yang paling kita rasa macam terkesan adalah daripada segi kewangan lah. Sebab kita jaga dekat dalam ni adalah haiwan-haiwan yang hidup. Jadi bila kita tak ada pengunjung tu, memang kita tak ada langsung hasil untuk kita macam nak beli makanan, kita nak buat pengubahsuaian. Jadi Itu apa pula yang menari tu Cik Aizat? kat sini kita ada dinosaur. Selain daripada tengok haiwan, jadi anda yang ada kat rumah tu boleh datang kat Zoo Melaka untuk tengok dinosaur juga. Dinosaur dekat dalam ni bukan selalu kita tengok macam macam patung tu kan. Dia orang boleh kalau masuk dalam ni boleh bergerak apa semua. Berbunyi, memang boleh. Kiranya dia macam kita seakan-akan menghidupkan kembali suasana waktu zaman-zaman dinosaur tu, begitu? Betul, kita ambil inspirasi daripada cerita Jurassic Park. Jadi kalau anda semua boleh tengok dekat rumah tu, kita tengok dia punya palang-palang tu macam Jurassic Park punya palang. Tapi maksudnya yang tu yang dinosaur menari tu bukanlah kan itu. Dia punya macam dia punya mascot dia. Kalau yang dekat dalam tu kita punya dinosaur dalam tu kita ikut macam saiz yang sebenar. Jadi memang sangat-sangat besar, lepas tu dia bergerak, memang sangat-sangat best lah kalau bawa anak-anak datang ke sini untuk tengok dinosaur-dinosaur kita. Orang kata sambil datang tengok zoo sambil pusing-pusing belajar juga tentang dinosaur kan. Sebab kita biasa gajah, zirafah, harimau, tengok dinosaur pula. Kalau kat sini ada Azma Lazim komen, wah menariknya, tak sabar nak ke Zoo Melaka. InsyaAllah, doakan. Muhammad Zahiruddin Tahyuddin kata nak tengok boya. Ada boya ke hari ni? Untuk hari ni kita tak adalah untuk segmen buaya, sebab selalunya pada waktu petang macam ni, buaya kita selalu duduk kat dalam air. Jadi kalau kita dekat-dekat pun memang kita tak akan nampak. Yelah, tengah-tengah hari panas ni pula kan, buaya pun panas juga. Okey. Kita dah sampai dah dekat kawasan Zirafah, okey, kita turun sekejap tengok zirafah kita. Begitu. Dua jejaka zirafah yang masih lagi menantikan kehadiran pasangan hidup, tembang wanitanya. Okey, kita sekarang berada di hadapan, kita panggil apa, section ke kandang ke macam mana? panggil sebagai pameran. Pameran, okey. Jadi mungkin Cik Aizat berceritakan sikit pasal zirafah ni. Jadi dekat depan kita ni kita ada 2 ekor zirafah yang mereka ni berasal dari Afrika. Cuma yang sekarang ni kita ada adalah 2 jantan, dan buat masa sekarang ni kita masih lagi mencarilah dia punya pasangan hidup. Jadi yang menarik tentang zirafah ni, memang selalunya orang tahu sebabkan dia adalah memang sangat-sangat tinggi, dan ketinggian dia boleh mencecat 5 ke 6 meter. Jadi kalau daripada jauh tu pun dah boleh nampak dah memang sangat-sangat tinggi. Ni berapa usianya kalau kita boleh tahu ke agak-agaknya? Dekat sini yang seekor yang betul-betul dekat depan kita ni, yang ni adalah Max. Dia baru berusia dalam 6 ke 7 tahun macam tu. Yang dekat 6 hingga 7 tahun dah besar macam tu? Dia kalau lahir pun, dia lahir-lahir tu pun dia dah lagi tinggi daripada saya dah. Memang dia memang spesies yang orang cakap memang tinggi lah. Dan sekarang ni kita punya keeper ni nak bagi dia makan. Dan yang daun yang dia tengah bagi makan ni adalah daun mengkirai. Dan dia daun mengkirai ni kita cakap replacement bagi dia punya diet yang macam dekat Afrika lah. Jadi dia punya keperluan nutrisi tu macam seolah seakan-akan sama. Jadi kita gunakan daun ni lah untuk menggantikan dia punya diet. Jadi selain daripada keeper yang bagi makan, adakah kalau nanti pengunjung juga ada peluang untuk bagi dinosaur pula, zirafah kita makan, ada peluang ke? Ya betul, memang untuk orang yang pengunjung yang datang, memang kita memberikan peluang untuk mereka memberi makan sendiri kepada kita punya zirafah. Jadi selalunya kita akan bagi makan kat sebelah sana tu. Dia memang kita bagi pengunjung untuk bagi makan dekat zirafah kita dalam tempat yang selamat lah. Dia enclose macam tu, dia tertutup. Jadi orang yang datang tu tak rasa macam bahaya lah. Kalau macam nak masuk ke dalam nak bagi kan takut kena pijak ke kan. Jadi kita ada sediakan tempat untuk bagi makan dekat zirafah kita. Kiranya memang proper lah kat sini. Kalau anda nak rasa pengalaman bagi zirafah makan sendiri, kat sini memang proper caranya. Anda akan diletakkan dalam satu kawasan yang selamat. Zirafah pun anda boleh suap dengan daun mengkirai tadi namanya ya. Ni Justin komen, rindunya nak jalan-jalan 10 Sina Plus buat travel maya macam ni, you guys terbaik. Thank you ni Justin. Dan Muhammad Fuad kata,
minta zirafah dari zoo negara yang betina. Boleh ke macam tu? Tapi memang selalunya kita dekat zoo dekat dalam Malaysia ni akan menjalankan program macam pertukaran. Selalunya kalau dekat sana kalau ada lebih betina, dia boleh hantar ke sini. Dan kalau kita kat sini lebih jantan, kita boleh hantar ke sana. Jadi kita memang cuba untuk membiakkan spesies hidupan liar ni dekat dalam zoo-zoo dekat dalam Malaysia ni lah. Kayaknya bebesan lah. Bebesan sama gitu. Oh dah kenyang dah ke? Siapa ke namanya tadi? Max. Max yang lagi seko tu nama apa? Oh John. Tapi yang John macam rendah sikit daripada Max. Ke sama saiznya? Oh rendah sikit je. Alah comelnya Max ni. Okey, kepada anda semua, saya biarkan dulu anda tengok keadaan ini. Mungkin ramai rindu kan nak tengok zirafah, nak tengok suasana zoo. Silakan. Sekarang ni kita punya keeper sedang bagi makan Max. Max dah kenyang dah ke? Sebab tadi pun memang dia dah makan. Cuma yang ni adalah tambahan je lah. Ada tak perkara-perkara menarik tentang zirafah yang kita orang luar tak tahu sebenarnya? Kalau kita nak antara perkara yang paling menarik lah, yang bagi saya macam kelakar juga. Walaupun dia besar dan tinggi macam ni, tapi cuba anda tengok tembok yang memisahkan antara kita dengan dia ni. Rendah. Memang sangat-sangat rendah. Jadi sebenarnya memang walaupun rendah macam ni pun dia tak boleh nak melangkah. Lepas tu dia orang ni memang tak boleh nak melompat. Jadi memang dia tak boleh nak lepas kalau nak keluar daripada tempat ni. Walaupun kita tengok tinggi ni, pergi mana-mana pun mesti boleh langkah je. Tapi kalau dekat sini rendah je. Itu pun dia tak boleh keluar. Oh, kiranya budak baik lah masing-masing zirafah ni. Jadi kepada anda semua, kepada penonton Sinar Plus, Travel Maya ni, kita belajar satu perkara. Maksudnya, walaupun zirafah ini adalah haiwan tertinggi di dunia, boleh kata kita haiwan tertinggi di dunia, tetapi, nampak tak tembok ni, yang ada dekat Zoo Melaka ni, tak sampai pun pada pinggan saya, lebih kurang pada pinggan saya lah. Pun mereka takkan langkah. Baik je dalam tu. Okey. Alright, jadi kita boleh teruskan ke section yang berikutnya. Tengok haiwan yang kira macam orang cakap antara yang favourite lah. Kita nak tengok harimau. Harimau. Baiklah, mari kita mencari harimau pula. Siapa lagi ada komen dengan kita ni? Ranger DE kata corak zirafah sama ke untuk semua individu? Okey, ni ada soalan daripada Ranger DE. Saya rasa ni orang penggemar haiwan juga ni. Dia tanya corak zirafah sama ke untuk semua setiap zirafah tu? Kalau untuk zirafah, mereka ada beberapa subspesies. Dan di antara subspesies tu pun memang dia punya corak macam lain-lain. Dan kalau macam antara satu subspesies yang sama, macam tadi kita tengok tadi kan, pun dia punya corak tu macam lebih kurang macam cap jari kita. Dia memang takkan sama antara satu dengan satu yang lain. Jadi memang sangat-sangat unik lah untuk dia punya corak tu. Jadi corak dia tu pun bertujuan untuk dia lakukan penyamaran. Kepada anda semua yang sedang menonton kami di Sinar Harian, Sinar Plus, ini adalah suasana terkini di Zoo Melaka. Zoo Melaka ada, tak saya tahu macam dari segi keluasannya kan, maksudnya antara Zoo Melaka ke Zoo Taiping ke Zoo Negara ke, macam dari segi keluasan, perbandingan keluasan. Jadi kalau dekat Zoo Melaka ni, kita secara total ni kita ada lebih kurang 54 ekar. Menjadikan kita sebagai zoo nombor 2 paling besar dekat dalam Malaysia. Selepas zoo negara. Tapi walaupun nombor 2, bayangkan kalau kita tak naik bagi ni boleh makan berapa jam kalau kita jalan kaki? Sebelum ni kalau tak ada yang tarikan untuk dinosaur tu, lebih kurang macam 2 jam ke 3 jam macam tu. Tapi sekarang bila dah ada dinosaur, dekat dalam tu pun boleh jalan lagi. Memang kita kalau nak masuk dalam ni, kalau kita nak tengok setiap satu haiwan yang ada dekat dalam ni, memang akan makan masa lebih kurang 3 ke 4 jam macam tu. 3 ke 4 jam. Elok sangatlah kalau anda dah makan banyak tu kan, tadi dah makan asam pedas dan sebagainya, bila datang Melaka, masuk zoo, berjalan. Ini haiwan apa ni? Dekat sebelah kiri kita ni, kita ada lembu angkoli yang berasal daripada Afrika juga. Oh, saya fikirkan seladang, lembu rupanya. Lembu. Kalau macam seladang, dia selalunya badan dia lebih kurang 2 kali ganda lagi besar daripada tu. Oh, okey. Yang ni? Yang ni adalah spesies lembu banting yang berasal daripada Indonesia. Cuma selalunya bila orang datang, orang tengok ini macam lembu dekat belakang rumah je. Tapi sebenarnya tak. Nak membezakan dia, boleh tengok dekat badan dia. Kalau selalunya yang jantan, dia akan berwarna hitam. Lepas tu yang membezakan dia dengan lembu lain adalah dia punya macam corak stokin dekat pada kaki dia. Dia memang orang cakap kalau untuk spesies banting, memang itu adalah dia punya special punya
apa karakteristik lah. Dia memang ada stokin dan kemudian dekat di bahagian belakang ni tu pun nampak macam dia tengah pakai pampers. Dia ada warna putih. Itu baru bak lembu tau. Kita ingatkan lembu sama je semua lembu. Rupanya lembu pun ada macam-macam lembu, okey. Ini ada daripada Yati Salan. Saya rasa Yati Salan ni memang orang kuat Melaka ni. Yati Salan kata nak tengok Elsa please. Siapa pula Elsa tu? Kejap lagi kita akan singgah, kita nak tengok. Elsa ni adalah kita punya harimau putih. Harimau tapi warna putih. Let it go, let it go. Adakah sebab itu nama dia Elsa? Betul, waktu dia lahir, sebab dia baru berusia dalam 3 tahun macam tu. Time tu cerita Frozen baru keluar. Dan bila macam orang cakap pasal Frozen ni, kita teringat pasal salji. Sama colour dengan kita punya Elsa ni. Jadi sebab tu kita panggil dia Elsa. Sebab teringat cerita Frozen tu. Kita nak macam nak cakap macam dia punya warna putih tu lah. Okey. Ini ada daripada Nas Ahmad tanya orang hutan ada tak? Saya yakin ada kan, Zoo Melaka ada orang hutan kan. Cumanya untuk hari ni kita tak pasti sama ada kita akan ronda kita ke orang hutan. Tapi hari ni kita memang nak bagi kepada anda semua paparan yang best-best. Kita nak bagi harimau. Kita tadi dah tengok zirafah, dah bagi makan zirafah. Ni Nurul Hida Maksum kata Masya Allah besarnya. Betul, besar tadi kita tengok kan. Lepas tu okey, lepas tu ada juga Nurul Hida tak boleh merentas, kita tengok dalam ayam maya. Betul, tengoklah dalam maya dulu ya. Ni apa tu? Dekat depan kita ni kita ada harimau belang. Jadi kita akan turun kejap dekat depan ni. Kita nak tengok harimau belang kita. Harimau belang kita nak bagi makan ke tidak lah ya? Bagi, apa tu? Dia mengaum ke tu? Okey, mari kita tengok. Bergaduh, dik. Okey, sekarang ni untuk anda semua penonton-penonton Travel Maya Sinar Plus, kita berada di section kita panggil apa tadi? Kita panggil pameran harimau belang. Okey, ceritakan sikit tentang harimau belang yang ada ni. Jadi dekat depan kita ni kita ada spesies harimau belang. Macam tadi kita dengar macam dia tengah mengaum tadi kan. Memang sebenarnya walaupun diorang ni adalah satu pasangan, tapi sebenarnya kalau dekat habitat asal mereka ni adalah haiwan yang hidup secara sendirian. Jadi bila kalau macam tak kena time dia, selalunya kalau diorang sama-sama, diorang akan macam ada sikit gaduh lah. Tapi kalau dekat habitat asal diorang, kalau macam dia punya musim mengawan tak sampai, tapi berjumpa, diorang boleh bunuh each other. Itu yang menarik tentang harimau belang ni. Okey, kalau saya pandai lah, saya nak cuba teka yang besar tu jantan, yang kecil tu betina, betul ke? Ya, betul lah. Yang di tengah jalan kat depan kita ni adalah yang betina. Ada nama? Yang ni nama dia Nini, yang jantan nama dia Mel. Tapi hari ni setakat ni tengok zirafah, ada harimau, nama semua nama Mak Saleh Memang dia punya nama ni sebab nama ni selalunya dia punya keeper-keeper yang jaga. So nampak macam manja-manja kan. Yang tu nama panggilan manja-manja dia je lah. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini habitatnya ada buat air terjun, ada buat sungai, kolam sebagainya. Ini memang sebab tujuannya adalah untuk bagi mereka rasa seperti berada di habitat semula jadi ke macam mana? Ya betul. Sekarang macam contoh zoo pada mungkin waktu zoo first ditubuhkan, mungkin time tu kita ada sangkar, lepas tu ada haiwan kat dalam. Tapi sekarang ni zoo, kebanyakan zoo dekat dalam Malaysia ni kita dah mula berevolusi ke satu tahap yang lebih, orang cakap lebih tinggi lah. Yang mana kita nak, kalau dalam satu pameran ni kita nak cuba untuk bagi dia seakan-akan macam duduk dekat tempat dia sendiri, macam habitat dia sendiri. Jadi kalau macam untuk harimau harimau belang ni, mereka ni adalah haiwan yang suka mandi. Selalunya kalau kucing kat rumah kan, kena air sikit tu melompat sana sini. Tapi kalau untuk harimau belang ni, mereka ni adalah haiwan yang sukakan air. Jadi sebab tu kita ada letakkan macam seolah-olah macam air terjun, ada sungai, untuk dia orang mandi kat dalam tu. Patutlah lah, saya penggemar kucing, tapi tengok comel harimau, tapi sebenarnya takutlah dalam waktu yang sama, sebabnya macam dia tak boleh nak melompat sampai ke sini. Memang selamatlah kita ni. Memang selamat. Sebab kalau dia orang boleh lompat, memang dah lama dia tak ada je kat dalam ni. Okey, kalau harimau belang macam tadi zirafah dia makan daun mengirai. Menghirai. Okey, macam harimau belang ni pula apa yang makanan yang diberi oleh pihak Zoo Melaka sendiri? Jadi kalau untuk harimau belang ni, untuk seekor kita akan bagi dia 6 kilo daging ataupun 2 atau 3 ekor ayam pada setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Jadi kalau untuk daging tu pun kita ada variasi kan. Yang mana kita kadang-kadang kita akan bagi daging lembu, kadang-kadang kita akan bagi makan daging kambing, kadang-kadang daging rusa pun kita ada bagi juga. Memang kita nak cuba pelbagaikan dia punya diet dia. Hey, nervous pula kita tengok harimau ni kan besar. Tapi
pernah tak diorang ni dalam diorang punya pameran harimau ni sendiri bergaduh sampai cedera ke diorang berdua ni ke? Pernah ke terjadi? Selalunya macam contoh kita nak buat pairing macam ni, selalunya kita akan ada keeper dia yang berjaga lah. So selalunya keeper dia akan ada dia punya macam contoh kita ada macam ada water jet daripada belakang sana. So bila kita nampak pergaduhan tu macam serius, dia punya penjaga tu akan step in lah. Dia orang akan kacau, dia orang akan tak bagi gaduh sampai boleh luka-luka yang teruk lah. Nampak tak pihak Zoo Melaka memang menjaga kesihatan, kebajikan haiwan ini, termasuklah kalau kita tahu macam haiwan pun kita kena jaga juga dia punya macam kesihatan mental supaya tak ada stres dan sebagainya, ya. Betul macam kalau kat Zoo Melaka sendiri macam mana kita nak pastikan haiwan-haiwan tu tak stres? Apa yang pihak Zoo Melaka lakukan? Selalunya kalau untuk benda-benda macam ni, selalunya kita akan ada program enrichment ataupun program pengkayaan. Jadi nanti dekat kawasan depan sikit lagi nanti kita akan ada sedikit contoh lah untuk apa yang aktiviti yang kita lakukan untuk haiwan-haiwan dekat dalam zoo ni. Jadi kita punya penonton kat rumah boleh tunggulah kejap, kita nak tengok enrichment apa yang kita nak bagi pada haiwan kita. Okey, jom kita ke bahagian yang berikutnya, tapi sementara itu mungkin cameraman nak bagi penonton tengok dulu ke sementara? Okey, biarkan dulu bagi diorang nikmati. Tengoklah sepasang harimau ni. Bak kata Encik Aizat tadi, macam ni lah juga. Dia macam pasangan suami isteri jugalah. Kadang-kadang bercakap, bergaduh kan. Ada waktu baik, begitu. King and Luna satu. Khairul Anwar ada tanya, naik zoo ada lagi ke? Encik Aizat, naik zoo ada lagi ke tidak? Nanti bila dah buka nanti. Untuk masa ni bila kita mungkin dalam fasa ketiga atau fasa keempat tu mungkin kita tak buka lagi kita punya night zoo. Tapi kita bergantung pada kita punya situasi COVID semasa lah. Jadi kalau macam contoh kita dah boleh buka sampai ke pukul 11, pukul 12, time tu mungkin kita akan buka kita punya night zoo juga. InsyaAllah kita doakan. Dan Syafiq Rengan, dia kata abang nak tengok King and Luna. King and Luna tu siapa pula? King dan Luna tu kita punya singa putih lah yang ada dekat sini. Jadi lepas kita tengok harimau ni, kita akan tengok Elsa pula. Lepas tu kita akan tengok King dan Luna. Okey, mari kita. Tu nak bercakap lagi ke tu? Yang jantan ni suka mengacau ni. Dah. Itu dia. Saya harap anda semua dapat dengar lah ngauman harimau tadi. Harimau betina tu marah, jantan tu kacau dia. Okey, jom kita. Kita nak tengok Elsa pula Elsa kita guna ni kat bahagian sana ni. Okey, jom. Kita tengok Elsa. Jiran je lah Elsanya. Kalau untuk sisi haiwan ni memang kalau macam contoh untuk harimau, daripada atas sampai ke bawah, harimau dan juga singa je. Kita tak haiwan lain. Sebab sebenarnya kalau macam contoh lah kan, kita letak mungkin kita boleh cakap kita tak rusa lah kat sebelah ni kan. Diorang ni boleh macam bau tau. Kehadiran mangsa dan juga pemangsa. Jadi nanti yang harimau dia akan stres sebab dia tahu rusa dekat sebelah. Tapi tak boleh ngap. Yang rusa pula, harimau dekat sebelah. Dia akan stres. I see. Yelah, rusa pun fikir, jiran aku rimau ni, bila pula dia tiba keluar terbaham aku pula kan, begitu. Garang lah jantan tu. Arif Daniel kata garang. Yelah. Lepas tu Gear 5 kata, tapi isteri saya tak ubah macam harimau tuan. Hari-hari pandai pula bergurau Gear 5 ni. Okey, ini kita dapat berada di pameran Elsa. Okey, Elsa. Okey, kita ke sana sikit lah kot. Kita bagi dekat sedikit dengan Elsa. White Bengal Tiger, harimau Bengal putih. Betul Betul. Okey, jadi mungkin ni Cik Aizat berceritakan sikit tentang Let It Go Elsa kita ni. Jadi untuk Elsa ni dia tak sama macam yang kita tengok tadi. Yang tadi kita adalah harimau belang yang daripada Malaysia lah, Melayu Tiger. Kalau macam yang Elsa ni, mereka adalah harimau Bengal yang berasal daripada India. Jadi mereka ni memang sangat special sebabkan warna putih macam ni. Selalunya satu daripada 10,000 harimau Bengal saja yang akan ada warna putih macam ni. Satu daripada 10,000. Betul. Rare lah ni, antara yang rare. Sangat rare. Jadi kalau untuk harimau Bengal ni, mereka ni berasal daripada India. Kalau macam harimau Melayu Tiger tadi, dia berasal daripada Malaysia. Kalau harimau Bengal ni, dia berasal daripada India. Jadi kalau untuk
spesies macam Elsa ni kita tak panggil dia sebagai albino. Sebab kalau albino selalu Albino lain sebenarnya. sebenarnya kalau albino dia punya belang-belang tu pun akan warna putih juga. Jadi kalau macam ni selalunya kita akan panggil sebagai leucistic, yang mana dia punya variasi genetik tu hanya efek pada dia punya yang warna oranye tu je. Jadi yang warna oranye tu tak ada, jadi dia jadi warna putih. Tapi itulah saya nampak gaya macam Elsa seorang je, tak ada ke. Ini Elsa ni jantan ke betina? Betina eh? Elsa ni adalah harimau betina. Harimau betina. Jadi mana prince-nya? Kalau dalam cerita Elsa tu, Frozen tu ada juga puteranya. Ada Elsa dah menyorok. Pemalu pula Elsa ni. Elsa keseorangan ke ataupun dalam proses mencari pasangan juga Elsa ni? Sebenarnya waktu awal-awal negara kita ni dilanda COVID, memang time tu kita baru nak bawa masuk dia punya pasangan. Sebab pasangan dia kita buat pertukaran dengan zoo daripada Indonesia. Jadi kita nak memperkayakan dia punya variasi genetik dia tu. Kita nak ambil daripada Indonesia. Jadi waktu tu time tu border dah tutup. Jadi kita terpaksa stop dulu nak mencari pasangan untuk dia ni. Elsa sabarlah Elsa. Orang sekarang pun tak boleh kenduri kahwin. Jadi sabar dulu Elsa ya. Sementara waktu je. Okey, comelnya Sri Nur Syafinas kata comel Elsa, tapi kalau dia terlepas, kau tahulah comel kita. Kalau macam untuk White Bengal Tiger ni, adakah mereka juga seagresif harimau-harimau lain ke macam mana ke? Selalunya untuk semua spesies harimau ni memang semuanya agresif. Tak ada yang macam jenis manja sikit, tak adalah Tak ada yang jenis manja-manja. Lepas tu kalau macam contoh untuk harimau ni, selalunya kalau dia nak manja pun selalunya dengan keeper dia lah, penjaga dia. Sebab penjaga dia yang selalu bagi makan, selalu bersihkan tempat dia. Yang tu pun kita tak cakap manja lah. Sebab selalunya kalau untuk haiwan-haiwan yang berbahaya macam ni, walaupun dia tak agresif nak menyerang, tapi bila dia rasa macam nak bermain tu, dia punya bermain tak sama dengan kita punya bermain. Jadi bila dia cakar sikit tu, kalau dia harimau sama harimau mungkin ada sikit je lah luka. Kalau harimau dengan manusia, mungkin masuk hospital. Dia punya rrrr tu awas ya. Ini Fazrul Naim kata, Ajwad Hamzah, kita silap pi zoo buaya. Ni baru betul zoo Melaka. Lah dia pergi seberang gamaknya. Macam mana boleh salah zoo ni? Okey, Nur Syairah kata kalau tak ada Prince Alice and Anna ada. Okey lah, tak ada juga. Elsa seorang je. Setakat ni Anna pun tak ada tu. Tak apalah, kita doa-doakanlah nanti Elsa bertemu jodoh. Ya, dah buka sepadan negara nanti. Boleh import, boleh bawa pasangannya daripada Indonesia. Kahwin mix lah dia. White Lion ada lagi tak? Rindu kat White Lion. Ini pertanyaan daripada Izwan Mazlan Dekwan. Ada ke White Lion? Yang ni kita nak tengok haiwan yang seterusnya ni. Yang King dan Luna tu. Jadi dekat depan ni je. Boleh tengok. Kita punya King dan Luna. Oh ni lah Lunanya dan King. Yang King tu tengok siapa pula datang rumah aku ni. Dia kata muka macam siapa ni kan. Oh inilah King dan Luna. Ini ialah dia datang dekat. Dia datang dekat lah. Dia dah lama tak tengok orang. Dia rindu. Bila dia tengok tu, wah dah lama tak nampak orang kat dalam zoo ni. Selalunya dia nampak penjaga dia je. Hari-hari tengok penjaga dia tengok dia. Dia dah bosan. So bila tengok ada orang lain ni, dia rasa macam excited sikit. Hello Luna. Gitu. Sekali dia terbang, barulah kau tahu. White Lion ada lagi tak? Okey, kepada Izwan, ini kita dah temukan anda dengan White Lion. Kita ada King dan juga Luna. Lepas tu Hadi Hussein tanya Gopal mana? Gopal tu siapa pula? Gopal tu salah seorang penjaga dekat sini. Oh, keepernya. Bang Gopal cuti barangkali hari ni. Arif Daniel kata takutlah tengok. Kami yang dekat sini, saya ni lagi takut tengok Luna tiba-tiba bangun tu. Tapi itulah si King tu cari relax je. Sri Nur Syafinas Rahmat kata rasa macam Luna nak masuk dalam skrin handphone. Sekarang ni kita bagi sedikit arrangement kat dia. Jadi boleh tengok dekat kita punya keeper sebelah sana. Silakan, kita ada sedikit petunjuk. Ini apa? Ini kita buat sesi apa ni? Arrangement ataupun program pengkayaan. Kita tengoklah dia bermain dengan dia tu. Oh, dia main-main. Gitu. Lepas tu dia nak campak ke mana balik? Alah, oh, dia main-main begitu. Alah comel. Alah. Jom kita. Maksudnya itu macam permainan dia ke macam mana tu? Jadi dekat sini ini salah satu program arrangement yang antara yang paling mudah lah, yang paling simple yang kita buat dekat sini. Kita akan masukkan makanan daging dekat dalam guni, yang mana kita akan masukkan macam hay.
ataupun macam rumput-rumput kering kat dalam tu. Jadi dia orang akan macam dia akan cuba untuk merangsang dia punya diri, dia punya perangai semua jadi dia. Dia rangsang dia punya bau, lepas tu dia akan cuba untuk buka bunyi tu untuk mendapatkan daging yang ada kat dalam. Jadi benda-benda ni adalah sangat penting untuk kita jaga dia punya kesihatan mental dia. Supaya dia tak bosan. Tak payah rebut-rebut. Tu ada satu lagi tu. Aku memang suka nak bermanja. Jadi memang ini salah satu kita cakap macam bonding time lah antara diorang-diorang. Ada pertanyaan ni, baju yang Encik Aizat pakai tu boleh beli ke? Baju yang Encik Aizat pakai ni boleh beli ke ni? Yang ni buat masa ni kita tak ada jual lagi, tapi boleh tengok dekat kita punya FB, kita ada jual merchandise berkaitan dengan Zoo to You, kita punya program live kita lah. Kita ada yang lagi cantik daripada ni yang kita jual dekat situ. Okey, ramai komen ni rasa macam Luna nak masuk dalam screen handphone. Sabar. Kita insya-Allah selamat. Okey, Chamira kata cantik dia. Yati Salan kata comel mah betul. Comel Yati Salan. Geram dia tengok dia bergejar-gejar tadi kan. Comelnya rasa nak bawa balik. Encik Izwa kalau nak bawa balik, sila-sila faham lah ya. Kameraman tak nampak. Ambil kameraman ni. Suara sangkut katanya. Okey, tak apa. Abang kamera tak nampak lah. Tak apa, kameraman kita khusyuk. Dia tak pernah tengok singa. Dia jakun sekejap. Jadi kepada anda semua penonton Travel Maya, Sinar Plus, Sinar Harian, jangan lupa share kat kita punya live ni, kongsi dengan kawan-kawan, tag kawan-kawan. Okey, sebenarnya kita banyak lagi perkara menarik yang kami nak tunjukkan kepada anda dalam Zoo Melaka pada hari ini. Okey, jadi kepada anda semua, okey, kita biarkan anda melayan dulu keletah si King dengan Luna ni. King tu tak dapat buka lagi tu. Emosi dia dekat situ. Dia cantik pula bulu-bulu dia tu. Okey, tak apa, kepada anda semua, habis je sesi di sini. Kita akan rehat sekejap. Dalam 5 minit lagi pastikan anda kekal di Facebook Sinar Plus dan juga Sinar Harian untuk sesi Travel Maya ni. Sebabnya kita nak ke pameran gajah. Pameran gajah. Kak Gajah pada show juga ke? Kita bagi makan saja. Kita bagi makan gajah. Alright. Apa? Okey, jadi kepada anda semua, kita janji 5 minit lagi. 5 minit lagi kita jumpa, sebenarnya kita akan ke pameran gajah. Kita tengok macam mana gajah makan. So enjoy King and Luna.